Okey, salam sejahtera dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan belajar bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, standard pembelajaran untuk hari ini ialah 6.1.1 mewakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, tengok yang simbol ni. Simbol yang ni mewakilkan apa? Lebih besar daripada. Jadi dia lebih besar daripada, maksudnya dia kalau lebih besar daripada 6, maksudnya dia tak termasuk dengan 6. Ya, lebih daripada 6, maksudnya mula dengan 7. Kalau kita katakan melebihi, kita kata melebihi untuk simbol ni. Untuk simbol yang ni pula ialah lebih kecil daripada, ya, lebih kecil daripada ataupun kita kata kurang daripada. Okey, yang simbol ni ialah lebih besar atau sama dengan, ya. Yang ni lebih besar ataupun sama dengan, maksudnya dia kalau kata X lebih besar atau sama dengan 6, jadi maksudnya kalau katakan X lebih besar atau sama dengan 6, maksudnya X boleh sama dengan 6, boleh sama dengan 6, besar 7, 8, 9 dan so on Tidak kurang daripada, tidak kurang daripada, ataupun kita kata sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 6, ya. Maksudnya termasuk 6 juga. Dan juga minimum. Ya, perkataan minimum tu. Minimum tu kita guna simbol ni. Okey, baik. Untuk simbol ni, contohnya kita kata X, ya. X lebih kecil, ini panggil apa? Lebih kecil atau sama dengan, ya. Lebih kecil atau sama dengan, maksudnya lebih kecil, X ini boleh kecil sama dengan 6. So 6 juga. 6, 5, 4, 3 and so on, ya. Tidak lebih daripada, ya, kita guna tidak lebih daripada ataupun selebih-lebihnya. Ini beberapa lah yang istilah yang kita guna untuk simbol ni. Nanti dalam penyelesaian masalah. Ataupun kita guna maksimum. Ya, maksimum. Ya. Sekejap ya. Okey. Dan persamaan linear. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, selalu kita kena A, X tambah BY sama dengan C kan? Okey, persamaan linear ni. Linear maksudnya kuasa 1. Ya, X ini adalah kuasa 1. Ya, kuasa tertinggi suatu pemboleh ubah dalam persamaan linear ialah 1. Jadi kita guna 1. Kalau 2 tu kita panggil kuadratik. Boleh faham kan? Okey. Nah, pemboleh ubah merupakan suatu faktor seperti unsur, ya. Unsur maksudnya pemboleh ubah ni, X ni, Y ni. Ia ada unsur, ciri atau angka yang tidak tetap dan perlu diambil kira dalam suatu perhitungan. Contohnya kita nak cari
nilai X itulah dengan nilai Y kan. Dan juga ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear yang kita kata maksudnya ialah lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan yang tu yang kita belajar tadi. Dalam dua pemboleh ubah X dengan Y ya. Kita ada dua pemboleh ubah ni, X dengan Y. Masa tingkatan 1 kita belajar satu pemboleh ubah saja. Ini ialah dua pemboleh ubah. Dan boleh ditulis dalam dua bentuk. Okey, kalau kita tengok bentuk ini, kita ada dua bentuk ni. Satu ialah bentuk kecurunan yang kamu belajar garis lurus kan. Y equal to MS plus C kan. Iaitu ialah persamaan untuk kecurunan kan. So kita ada empat ni ya, empat simbol di sini yang kita boleh lukiskan. Maksudnya Y lebih kecil. Ya, nanti kita akan belajar macam mana kita nak lorek rantau itu. Di mana kawasan yang kurang daripada 6. Ya, maksudnya termasuk 6 juga. Dan juga minimum. Ya, perkataan minimum tu. Minimum tu kita guna simbol ni. Okey, baik. Untuk simbol ini, contohnya kita kata X, ya, X lebih kecil. Ini panggil apa? Lebih kecil atau sama dengan, ya, lebih kecil atau sama dengan, maksudnya lebih kecil X ini boleh kecil sama dengan 6. So 6 juga. 6, 5, 4, 3 and so on, ya. Tidak lebih daripada, ya, kita guna tidak lebih daripada ataupun selebih-lebihnya. Ini beberapa lah yang istilah yang kita guna untuk simbol ni. Nanti dalam penyelesaian masalah. Ataupun kita guna maksimum. Ya, maksimum. Jadi maksimum di sini maksudnya dia setakat itu aja dia boleh beli. Dia tak boleh lebih, maksimum. So maksudnya dia boleh sama dengan RM100. Harga tu boleh sama dengan RM100, tapi tak boleh lebih. Dia boleh sama. Jadi kita guna simbol inilah, lebih kecil atau sama. Kurang tak apa, tapi tak boleh lebih. Okey, boleh faham Ini simbol ni. Maksimum. Jadi ketaksamaan linear ni juga boleh ditulis sebagai apa? Kita boleh tulis sebagai ini juga. Okey, kita bawa 9Y ini ke sebelah kanan. Boleh juga. Kita kata 14S lebih kecil sama dengan 100 tolak 9Y. Ini satu cara lagi boleh tulis. Dan juga boleh guna cara ini juga. Okey, ada dua cara lain yang boleh kita tulis. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Puan Alice ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster kecil ialah RM12.50 dan harga sekeping poster besar ialah RM18.50. Okey, sekarang kita nak wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk kesamaan ketaksamaan linear yang sesuai. Okey, saya ingat soalan ni. Jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah RM150. Dia bagi peruntukan RM150 saja. Kamu boleh belanja. Kamu boleh beli barang-barang ni dengan harga ni. Tapi tak boleh lebih. Kalau tak lebih, kamu kena bayar sendiri. Okey? Jadi kita katakan, kita letaklah satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah untuk poster kecil. Kita boleh letak K. S pun boleh, K pun boleh. K poster kecil. Dan saya letak B poster besar. Mewakilkan poster besar. Okey, sekarang kita soalan ni, wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, kita wakilkan. Jadi berapa harga? Berapa harga poster kecil? Ialah RM12.50 kan. So 12.50 12.50 K. Ya, tambah dengan dia beli lagi poster besar 18.50 B kan.
Okey, saya kena guna simbol ni lagi. Kenapa? Sebab dia kata peruntukan 150. 150. Kamu boleh beli 150. Setakat 150. Tapi kurang boleh, tapi jangan lebih. So kita guna simbol inilah. Lebih kecil atau sama dengan. Okey. Okey, kita pergi tengok praktis kendiri ya. 6.1.A. Okey, praktis kendiri. Okey, soalan dia. Dalam buku. Okey, tengok soalan A. Puan Linda ingin menyediakan hidangan ikan dan udang bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Okey. Okey, sebenarnya ini adalah situasi dia. Belum lagi soalan. So ini adalah situasi sahaja. Okey, selepas tu kita tengok. Diberi harga sekilo ikan tenggiri ialah RM25. Jadi kamu underline lah, kamu gariskan ni. Gariskan apa yang dia bagi. Ya, sekarang hari tu kita dah belajar BMK kan. So dia beri apa? Dia beri sekilo ikan tenggiri. Berapa? RM25. Dan dia juga bagi harga sekilo udang. Ialah RM45. Ya. Okey, diberi harga udang. Okey. Lepas tu dia kata Puan Linda ingin membelanjakan RM250 untuk pembelian ikan dan udang. Okey. Okey, soalan dia apa? So dia minta apa? Tadi ini ialah apa? Ini ialah bahagian beri aja kan? Semua dia beri maklumat ni. Okey, dia bagi semua ni maklumat ni ya. Okey, sekarang dia minta apa? Dia minta apa? Soalan dia minta mewakilkan situasi, dia mintakan diberikan dalam bentuk, dia nak bentuk kesamaan linear. Kalau equal itu panggil itu ialah persamaan linear. Ya, ini ya ketaksamaan linear dengan menggunakan pemberi ubah yang sesuai. Jadi, okey, kita tengok. Kita kena katakan apa? Kita nak guna katakan katakan kita gunakan apa? X untuk ikan tenggiri. Nanti buat ini dalam buku latihan ya. Ikan tenggiri, so wakilkan Y sebagai apa? Udang. Okey. Okey. Jadi kamu akan tengok RM25. Okey, kita buat ikan tenggiri dulu. Ikan tenggiri berapa ringgit? RM25. So, kita letaklah 25 tenggiri ialah X kan? Okey. Okey, sebab dia beli 2 tambah dengan sekilo udang ialah RM45. So 45 udang ialah Y. So jumlah dia kena berapa? Bukan ikut kertas sama. Dia kena beli setakat RM250 aja. Sama dengan RM200 tapi dia kena beli kurang boleh ya. So simbol dia kita guna ni ya, kecil atau sama dengan. Okey. Jadi ini belum lagi kita kena pemudahkan dia. Maksudnya kita pemudahkan nombor ni lah paling kecil. Dia tak boleh letak di sini. Jadi kita kecilkan, mungkin kita boleh bahagi 5. Semua bahagi 5 ya. Kita bahagi dengan 5. Kita bahagi 5 ya. So maksudnya 25 bahagi 5 ialah 5X. Kecilkan dia, pemudahkan dia. Okey, 45 bahagi 5 ialah 9Y. Lebih kecil atau sama dengan bahagi 50. Okey, so ini adalah ketaksamaan linear untuk situasi ini. Okey? Boleh faham tak? Okey, baik. Tanya soalan kalau tak faham. Okey, untuk B pula. Okey, Pak Halim. Okay,
Okey, Pak Halim ingin menternak ayam, baca situasi itu ya. Ingin menternak ayam dan itik secara kecil-kecilan untuk menjanakan pendapatan sampingan bagi menguruskan perbelanjaan keluarganya yang semakin meningkat. Ini tak belum lagi dia bagi apa, dia bagi situasi saja. Ini dia bagi situasi. Okey, selepas tu dia akan bagi apa? Soalan dia bagi beri. Saya kata BMK. Tadi yang K itu ialah kira lah. Okey, seekor anak ayam berharga RM2. Ya. Oh, RM2 saja ya, anak ayam. Dan harga seekor anak itik ialah RM1.50. Okey, Pak Halim mempunyai modal sebanyak RM500 untuk pembelian anak ayam dan anak itik. Okey, soalan di sini, di manakah dia, saya kata BMK ya, kita tengok mana B di sini ya. Soalan ini ada B ya, maksudnya dia bagi apa? Dia bagi soalan ni, seekor anak ayam, harga dia RM2, seekor. Okey, anak itik, okey, anak itik ialah apa? Anak itik berapa ni? RM1.50. Okay. So dia kena belanja modal dia ada 500. Okey, kita nak wakilkan dia. Kita nak wakilkan, jadi kita okey, kita letaklah di sini, kita wakilkan. Kita akan katakan kita letak ayam kan. Ayam kita letak sebagai M lah. M sama dengan anak ayam. Boleh. Anak ayam kan. Okey, jadi kita letak T sama dengan anak itik. Okey, sekarang kita wakilkan dalam kotak samaan linear. Okey, di sini 2 kan. Harga dia 2 kan. Jadi kita letak 2M tambah dengan RM1.50. Jadi 1.50 sama, bukan sama. Sebab dia peruntukan modal 500. So boleh sama dengan 500. So simbol dia lebih kecil atau sama dengan 500. Okay. Tak boleh lebih. Soalan pun sama. Okay. Jadi ini ada T ya. Okay. Jadi bila kita tak boleh bagi final answer ni dalam bentuk perpuluhan. Kalau boleh kita tukar. Ya. Macam mana nak tukar ke bentuk yang bukan ada perpuluhan. Kita boleh darab 2. Ya. Nampak tak? Kita kalau 1.5 kan darab 2 dari 3. So semua darab dengan 2. Semua darab dengan 2. Ya, kita darab 2, darab 2. So kita akan ada 4M tambah dengan 3T kecil atau sama dengan 1000. Ini baru bentuk kesamaan linear. Okey, ini situasi yang kedua. Situasi yang ketiga. Kita tengok situasi yang ketiga. Okey, situasi yang ketiga, Puan Lakshmi ingin menyumbangkan RM50 untuk pembelian 2 jenis kuih bersempena dengan hari kantin di sekolah anaknya. So di sini harga kos di sini. Di sini tadi jumlah itu di bawah kan. Sekarang jumlah ni adalah di atas. Nampak? Di sini 50. Okey. Jadi di sini dia beri sebiji kari pak. Ini ialah 30 sen. Okey, dan juga sebiji kuih kasturi 40 sen. Okey, ini beri ya. Ini ialah minta. Dia minta apa? Dia minta wakilkan situasi yang diberikan dalam bentuk kesamaan linear. Okey, dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Okey, kita kena guna pemboleh ubah yang sesuai. So, sama dengan tadi.
kita akan katakan. Katakan karipah ni kita letak K. Dua-dua K kan. Okey, katakan karipah ialah X jugalah senang. Sama dengan karipah. Dan kita katakan Y sama dengan kuih kasturi. Okey. Jadi berapa sebab ini RM50 adalah dalam ringgit Malaysia. Dalam RM ya, RM50. Jadi kalau 3% ni kena tukar ke RM juga. Faham tak? 3% ni kena tukar RM. Sebab kita nak guna 50 ni dalam RM. Kecuali kalau kamu nak guna sen semua, RM50 ni kena tukar ke bentuk sen. Okay? Contoh yang saya akan bagi sekarang, saya tukar ke bentuk sen, bentuk ringgit ya. Maksudnya, jadi dalam persamaan ni tak boleh tulis unit. Tak boleh tulis unit. Okey, saya akan tulis sini 0.3. Tukar ke ringgit. Okey, bagi dengan 100. 30. Sebab warna putih ya, ini susah nak nampak. 30 sen ni bagi dengan 100. So sama dengan 0.3. Betul tak? 0.3 ya. So 0.3 X sebab karipah ialah tambah dengan yang kasturi ni ialah 4%. 0.4 Y. Okey, jadi macam mana? Situasi ini pun sama. Dia kata menyumbangkan RM50 kan? So maksudnya dia boleh sumbang sampai 50 saja, tak boleh lebih. So maksudnya kita guna simbol ini juga, lebih kecil atau sama dengan 50. Saya dah tukar ni dalam bentuk RM semua, RM50. Kalau nak tukar dalam bentuk sen pun boleh ya. Jadi dalam bentuk sen kena darab dengan 100 jadi 5,000. Okey? Selepas ni kita tak boleh biarkan jawapan kita dalam bentuk perpuluhan. Kita tukar ke bentuk nombor bulat ya. Jadi kita nak ubah, nampak tak? Senang je, kita ubah satu tempat, ini ubah satu tempat, ini tambah lagi satu tempat. Okey, jadi 3x kan? Ubah satu tempatnya darab dengan 10. Maksud saya kata kalau darab dengan 10 jadi 3. Okey, so tambah dengan ini pun sama 4y lebih kecil sama 500. Okey, kita dah nampak setakat ni 3 situasi ada berlainan sikit. Ya. Okey, ini cara dia. Untuk situasi tadi kejap ya. Yang ni saya kata ini adalah B. Beri ya, sebab selalu dia akan beri maklumat sini ya, harga kos ni ada B. Soalan yang dia suruh dia nak minta apa? M. Dan K ialah kerja dia, kira dia. So kita guna B and K. Beri, minta dengan kira. Okey, B and K. Okay, so, situasi yang keempat, di mana Puan Yati menjual nasi lemak. Nampak tak? Mula-mula situasi yang pertama itu hanya situasi yang dia sebut situasi apa. Soalan dia yang minta itu di bawah. Kan? Di bawah. So sekarang untuk yang soalan ni, dia dah di atas. Dia tak ada lagi. Dia terus saja dia sebut saja. Puan Yati menjual nasi lemak. Harga jualan sebungkus nasi lemak telur ialah RM RM1.50. Dan sebungkus nasi lemak ayam ialah RM RM3.50. Jumlah jualan harian nasi lemak perlu melebihi 120. Jadi untuk situasi ini, situasi ini kita tahu bahawa nasi lemak telur harga ni RM1.50. Okey, nasi lemak ayam harga RM3.50. Okey.
Jadi dia kata jualan dia kena melebihi. Melebihi ni. Kalau dia rugi untuk mendapat keuntungan minimum. Okey, kalau dia kurang dia rugilah. So kita nak pastikan dia untung ya. So saya ni ialah beri yang kita beri. Yang beri semua ni yang saya dah lukis. Okey, soalan yang dia minta ialah apa? Dia kita buat ketaksamaan linear juga. Okey. Okey, jadi katakan kita guna apa? Kita nasi ayam telur. Okey. Jadi kita guna X lah, senang. X sama dengan nasi lemak telur. Okey. Okey, Y ialah nasi lemak ayam. Kita katakanlah, kita letaklah apa pembol ubah yang kamu nak guna. Okey, RM1.50. Jadi RM1.50 X tambah dengan berapa? RM3.50 Y. Dia kata kena melebihi kan? Melebihi. Jadi kena lebih lah. Ataupun sama lah. Kalau RM120 pun boleh. Dia dah untung. Tapi jangan kurang lah. Kalau kurang dia akan rugi. Jadi lebih atau sama dengan 120. Boleh. Okey. Okey, dah siap buat ni. Ini bahagian kira ya. Okey. So selesai dah siap. Jangan bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan. Tukar ke tukar ya dengan darab 2 lah. Kalau saya darab 2, semua darab dengan 2. Okey, semua darab dengan 2. So 3X tambah dengan 7Y ya. Darab 2 lebih besar atau sama dengan. Kalau selepas buat ni, kalau selepas darab ni, kalau nampak boleh lagi pemudahkan dia. Okey, sekarang kita akan belajar standard pembelajaran 6.1.2. Membuat dan menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Okey, ini yang kita nak buat sekarang. Okey, jenis rantau yang terhasil. Jenis rantau yang terhasil pada strata kartes, tadi ialah yang tadi ya, yang ni. Yang ni kita panggil strata kartes ya. Ini panggil strata kartes, ada X, ada Y. Okey? Untuk raja ini, tengok, Y sama dengan MX plus C. Ini ialah satu garis kamu dah belajar kan? Garis lurus. Sama dengan Y sama dengan MX plus C. Okey. Untuk kalau sama dengan, jadi rantau yang kita lorek di atas ni adalah rantau atas. Ini adalah positif. Kecurunan ialah positif. M positif. Ya. Gradient ataupun kecurunan ialah positif. Okey, atas ialah rantau atas, yang ni biru ialah rantau bawah. Ya, kecil, ya. Untuk yang kedua ni, tengok Y sama dengan negatif MX plus C. Negatif. Okey, negatif maksudnya kecurunan ialah dalam negatif. Okey, nampak tak? Tadi positif dia bentuk ni. Macam kita ikut naik tangga kan. Okey. Ini ialah menurun. Ya. So ini adalah atas. Merah ni ialah atas, rantau atas. Yang biru ialah rantau bawah. Okey, ada lagi satu lagi garis yang bukan macam tadi kecurunan tu kan. Dia adalah bentuk garisan ni. Okey, garisan nampak tak merah ni? Warna merah ni. Garisan dah warna merah, Y sama dengan H ni. Dia memotong paksi Y. Dia memotong paksi Y. Okey. So, di sini, kalau di sini contohnya kalau satu kotak ialah 1 nilai dia. So, ini adalah sifar
So di sini ialah contohnya, ini sepatutnya ialah negatif 1. Negatif 1 kan. So Y ialah, Y sama dengan negatif 1. Ini ialah X kan. X1, X2 kan. Ini negatif 1, negatif 2. So Y ini 1, Y ini ialah 2. Okay, so Y ialah sama dengan negatif 1. Dia kalau memotong paksi Y, so kita tak payah tulis Y equal to MS plus C. Kita hanya tulis Y sama dengan negatif 1. Okay, dan untuk situasi ini, warna pink ni atas. Atas ialah besar. Yang ni besar. Ya, kawasan di atas besar, kawasan di bawah ialah kecil. Sama dengan tadi. Ini, okay, kalau Y sama dengan MS pasti yang sini ialah besar, kawasan besarnya, ini ialah kecil. Ini pun sama, ini ialah besar, ini ialah kecil. Okay. Okay, tadi memotong Y, sekarang X adalah garis lurus ini memotong X, nampak tak? Memotong paksi X, paksi X. So kita tengok bukan atas bawah, sekarang kita tengok rantau kanan kiri. Kalau memotong X ini, tengok X ini nilai berapa? Ini ialah negatif 1 kan? Negatif 1 kan? Ini ialah 1. Okay, X So X ialah negatif 1. So X ialah negatif 1. Okey, kalau untuk kawasan ni, kalau kita nak lorekkan kawasan tu, so di sebelah sini yang selepas ni ialah besar. Yang kanan ni adalah kawasan yang besar. Lorekkan kawasan yang lebih daripada negatif 1. So kawasan di sebelah kanan ada besar dan sebelah kiri ialah kawasan kecil. Okay, lorek. Jadi semua titik yang berada pada garis lurus memuaskan persamaan Y sama dengan MS plus C. Semua titik, ya. Kalau dia berada di kawasan, maksudnya yang pertama itu dia berada di garisan tu. Maksudnya dia sama. Ya, macam tadi. Okey, kalau dia titik itu berada di rantau atas. Tadi saya tunjuk rantau atas kan. So rantau atas mewakili simbol ni lebih besar. Selepas 3 garis, contoh saya tunjuk lagi. Yang ni ya. Nampak tak? Kalau garisan ni adalah sama. So, garisan sepanjang garisan okay. Sepanjang garisan ni adalah sama. Y equal to MS plus C. Tapi yang di luar ni, saya akan tulis sini lah. Ini adalah lebih besar. So maksudnya Y lebih besar dari MS plus. Okay. So yang ni ialah Y. Oh, sebab dia kalau garisan padu, garisan ni ada sama. Sebab saya hanya gambar je. Selepas ni saya tunjuk lebih sikit. Kenapa saya letak ada sama di bawah ni? Sebab ni adalah garisan padu. Kalau garisan putus-putus, tak ada line di bawah. Okay, nanti kita akan tengok. Jadi, titik yang berada rantau atas ialah lebih besar ya. Lebih besar. Okay. Jadi semua titik-titik yang berada di rantau bawah, dia lebih kecil. Okay. So persamaan arm garis lurus, Y equal to MS plus C, M ialah kecerunan, C ialah pintasan Y. Kamu dah belajar kan ini? Okay. Jadi untuk tanda ketaksamaan, jenis garis apa? Tadi semua tak nampak tak? Garis yang padu. Tadi yang kita garis penuh. Padu itu panggil garis padu. Okay. Garis padu ini ya.
Yang garis padu ini, dia ada line di bawah. Sebab dia sama dengan juga. Lebih kecil, lebih besar atau sama. Lebih besar atau sama dengan. Lebih kecil ataupun sama dengan. Garis padu. Garis padu maksudnya garis yang penuh lah. Okay. Kalau dia kecil, lebih besar atau lebih kecil, dia tak ada sama dengan, kita ada garis sempang. Garis sempang macam ni. Sempang. Garis putus-putus. Okay. Ada dua garisan nanti kita lukis. Okay. Okay, bahagian ni kita kena tengok perhatian baik-baik Okay. Lukis garis lurus. Sekarang kita nak lukis garis lurus y equal to negatif 2x tambah 6. Okey, kita nak buat garis lurus ini. Untuk dan dia kena berada dalam kawasan X dia lebih besar atau sama dengan negatif 1 ataupun lebih kecil atau sama dengan 5 saja. Maksudnya range dia. Kawasan paksi X tu dia boleh lebih besar dari ataupun sama dengan negatif 1 aja. Dan lebih kecil ataupun sama dengan 5 saja. Okey. Kita nak plot kita nak plotkan titik ini. Nampak tak yang warna biru ni kita nak plotkan 5 titik ini. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. Okey. Dan di sini sebelah kanan ni y sama dengan 2x habis. Macam mana kita lukis? Kita ambil x X ni sebab dia kata kawasan ni ialah negatif 1. Dia nak negatif 1. X ini dia kena lebih besar atau sama dengan negatif 1 ataupun lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi kita boleh letak negatif 1 dengan 5. Okey. Okey, macam mana kita dapat y? Kita sebab dalam kalau kita nak plot mesti ada x ada y. Sebab plot ni x y. Okey. Nilai titik x y. Okey, jadi kita kena cari titik x dengan y. Nah. Jadi macam mana kita ni? Kadang apabila x sama dengan negatif 1, kita gantikan. Macam ni contohnya kita dapat 8, macam mana dapat 8? Y sama dengan negatif 2x tambah 6. So y sama dengan negatif 2, gantikan x dengan negatif 1. So negatif positif 2 tambah 6. So y ialah 8. Okay, betul kan? Okay, kalau x ialah 5, gantikan x sama dengan 5. So y sama dengan gantikan dengan 5x. So y sama dengan negatif 10 tambah 6. So y ialah negatif 4. Okey. Okey, kita dah dapat ini. So okey, kita dah dapat ini tadi. Sekarang okey. Sekarang kita nak lukis ini dulu ya. Okey, wait. Okey, tadi kita dah dapat ini kan? Okey, negatif 1, 8 kan? Okey, titik yang pertama, negatif 1, 8. Okey, plotkan dia. Plotkan di, sekarang nampak tak? Paksi X dengan paksi Y. Kita letak dua kotak satu nilai ya. Untuk X, dua kotak ialah satu unit. Ya. Yang Y ni, kenapa Y ni ialah dua kotak, sama juga. Y ni ialah satu kotak satu unit. Kenapa satu kotak satu unit? Sebab nilai Y ni lebih banyak besar. Jadi kita tak boleh letak satu. Nanti graf tu terlalu besar. Ya, faham? So sekarang kita nak plot ni. Negatif 18 di dalam graf ni. Di mana? Nampak tak sini yang hitam ni? Pangkal ni? Negatif 1. Nampak tak? S negatif 1. Y adalah 8. So nampak tak ni? Pangkal ni. So di sini titik yang kita nak plot ialah negatif 18. Dah. Okey, yang kedua. Nampak tak? Kita dah buat ni.
Sekarang 5 negatif 4. 5 negatif 4. Di mana plot ni? Mana 5? S5, Y negatif 4. Okay. So berada di sini. Oh, bawah sikit ya, tak apa. Ini ya. Nampak tak yang hitam ni, hujung bawah. So ini adalah negatif. Bukan. Ini adalah 5 negatif 4. Okay, titik ni. So selepas kita dah plot, kita lukislah garisan ni. Okay. Kita lukislah garisan ni, sambung dengan pembaris. Kita sambung dengan pembaris. Okay, so kita dah lukis dulu. Ini ialah Y. So ini adalah persamaan. Dia guna equal je. Nampak tak? Dia guna equal, bukan lagi ketak samaan. Garisan ni ialah Y sama dengan. Kalau dua titik itu sambung, itu ialah Y sama dengan negatif 2S tambah 6. Yang lebih besar, lebih kecil itu adalah atas ya, atas ke bawah. Okey. Kan soalan ni. Okey, jadi di sini kita tengok sekarang dia suruh plotkan. Okey, yang pertama. Plotkan titik 1 negatif 2. Okey, kita tengok dalam tata kata sini. 1 negatif 2. Okey, 1. Mana 1? 1. Okey, semua tengok dalam darjah ni 1 negatif 2. Ada tak? Di mana? Titik ini. So titik ini berada di sini. Nampak tak saya dah pangkal merah? Okey, dapat ya? 1 negatif 2. Okey. Jadi kawasan yang warna merah ni, okey nanti ya, kawasan yang warna merah ni ialah lebih besar. Sebab selepas garisan tu Y sama dengan negatif 2S tambah 6, atas itu warna merah itu adalah besar. Yang warna biru ni di bawah ialah kecil. Okey. Jadi antara ni tentukan sama ada titik-titik yang diplot memenuhi ni. Adakah ni memenuhi Y sama dengan negatif 2 plus 6 ataupun Y lebih besar negatif 2S tambah 6 ataupun lebih kecil. Yang mana? So titik yang pertama ni 1 negatif 2 ialah kecil. Kecil kan? So kecil. So jawab titik ni kamu akan tulis di sini. 1 negatif 2. Okey, boleh nampak? Cikgu dah tulis sini ya. Okey. Okey, dah titik yang kedua. 4 negatif 2. Nampak tak 4 negatif 2? Mana di dalam carta ni? Carta katis ni tengok. Plotkan 4 negatif 2. 4, X 4. Y ini ya. Ini X, ini Y. Okey, Y negatif 2. Nampak tak 4 negatif 2. Okey. 4 sini X, Y ialah negatif 2. So titik di sini. So titik di sini. Okey. Titik di sini. Atas garisan. Atas garisan tu. Jadi bila atas garisan tu dia memenuhi syarat yang mana? Sini Y sama mana? So dia di atas garisan So kamu tulis titik dia adalah di sini. 4 negatif 2. Okey? Okey, titik yang ketiga. 0, 1. 0, X 0, Y 1. So di sini. Di sini nampak? Di sini. 0 nampak titik yang ketiga 0, 1. So dia di warna biru. Kawasan biru bawah daripada garisan. So jadi kamu bawah bawah kecil. So satu lagi titik 0, 1. Okey, ketiga. Titik yang keempat. 1, 4. Mana 1? X 1, Y 4. So di sini. Nampaklah di sini. Okey, 1, 4. Okey, di sini. Nampak tak? Saya ada pangkal sini. 1, 4. Okey. 1, 4. So berada di kawasan merah kan? Okey, kalau dia berada di kawasan merah, dia adalah equal. So di sini memenuhi syarat Y sama dengan. Okey? Okey.
Okey, yang kelima. Titik kelima 43. 43 di mana ni 43? Okey, nampak 4, S4, Y3. Okey. So di sini. Di sini. 43. 43 ni ada kawasan merah. Y lebih besar punya, kan? So di sini, dalam sini kamu tulis Y lebih besar ialah 43. Sini. Ya? Ada dah 2, last sekali. Satu lagi. 26. Titik 26. 26. 2 di sini. 6 di sini. Nampak? Sini S2, Y6. So di sini. Di sini. Okey? 26. Kawasan merah ni sebab lebat So, jadi kita akan tulis lebih besar. Lebih besar daripada negatif 2. So, ini adalah 26. So, saya dah tunjukkan ke 6 titik di dalam SATA Kartej ini. Okey, tadi kita kena lukis satu graf garis lurus. Okey, sekarang diberi Y sama dengan, dia bagi ini panggil persamaan linear. Persamaan linear ada equal, sama dengan Y sama dengan negatif 3S tambah 6. Tanpa melukis graf garis lurus, tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan. Memuaskan ketiga-tiga ni tanpa lukis. Okey, tanpa lukis pun kita boleh buat. Okey, A. Titik 25. Jadi, apa yang kita perlu buat ialah kalau tak nak lukis kotak pun boleh. Okey, kalau sudah lukis kotak, tengok Y. Sebab ini ialah apa? X, ini ialah Y, kan? Okey, Y sama dengan negatif 3S tambah 6. Gantikan Y dengan 5, ya. Betul tak? Gantikan Y dengan 5, gantikan S dengan 2. So, kita akan dapat 5 dengan sifar, kan? 5 dengan sifar. Jadi, kita buat kesimpulan. Kita tulis 5 lebih besar dari sifar. Betul tak? 5 lebih besar dari sifar. Maka titik 25 ini memuaskan syarat apa? Sebab dia lebih besar dari sifar, kan? Kalau dia sama, katakan kalau sama, dia berada di atas garisan tu. Tapi dia lebih besar. So kita akan tulis Y lebih besar. So di sini. So dia akan berada di sini. 2 ini titik dia lebih besar. Okey, kita tengok yang contoh yang kedua. 1, 2. Okey? 1, 2. Jadi kita buat dalam bentuk ni senang, ya. Y gantikan X. Ini X, ini Y. Jadi gantikan Y ialah 2. Okey, gantikan Y ialah 2. Gantikan X ialah 1. So, kita darab negatif 3, darab 1 tambah 6, 3. So, di sini bila kita dah dapat ni, kita tengok Y 2, Y dengan X. Y ialah 2, X ialah 3. Kamu dah tahu bahawa X lebih besar. So, simbol dia macam ni. Mulut yang besar. Okey, ada yang tak pasti lagi sebab kita dah belajar di tingkatan 1. Okey, ada yang tak faham macam mana simbol ini dan simbol ni, kan? Okey, contohnya simbol ini. Saya tunjuk, ya. Tak tahu mungkin cikgu kamu dah ajar, kan, simbol ni. Kalau makanan nak tahu bahawa kita buat garis saja. Kita buat garis macam ni. Kita buat satu garis. Okay. Sorry, bukan kali ni. Alah, sorry. Ni ialah okey, Fitri boleh. Okey.
kita buat garis macam ni. Okey. Jadi simbol ni ialah kecil. Maksudnya di sebelah sini kecil. Simbol di sini ialah besar. Jadi apa-apa pun kecil ya. Mulut ataupun saya suka mulut yang kalau dia tutup maksudnya sini kecil. Ni kecil. Kan? Kalau besar, besarlah. Ya mulut dia. So bila kita dah buat okay, 2 lebih kecil dari 3, jadi maksudnya dia akan memuaskan persamaan apa? Ini kan? Y lebih kecil. Okay? Okay, sekarang kita tengok soalan yang ketiga. Okay, negatif 19. Yang ni tanpa lukis, kita hanya selesaikan dia je. Tanpa lukis. Selesaikan je. Y negatif 3S tambah 6. Gantikan Y dengan 9 kan? Okay, gantikan Y dengan 9. Gantikan S dengan negatif 1. Tu negatif 3 darab negatif 1, 3 kan? 3 tambah 6, so 9. Okay, 9 kan? Okay, jadi Y dengan S sama ni. So, kita dapat sama dengan 9. Y sama dengan 9. Jadi, kalau Y sama dengan 9, dia memenuhi syarat apa? Y sama dengan ni. Persamaan ni, sama. Okay, ingat sama. Kalau besar-besar, kalau kecil-kecil. Okay, lagi soalan titik ini. Okay, titik 08. 08. So, ini adalah X sama ya. X, ini adalah Y. Okay, nampak tak? Y, gantikan Y 8. Okay, Y dengan 8. X adalah 0 ya. So, dapat 6. Kita akan dapat 6. So, maksudnya 8 ni lebih besar dari 6. 8 lebih besar dari 6. Jadi, maka kamu akan terus tulis dah. Persamaan ni, kesamaan linear ni ialah Y lebih besar dari negatif 3S tambah 6. Okay? Okay, itu sajalah untuk hari ini. Kita dah belajar 2 standard pembelajaran hari ini. Okay, terima kasih.